شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulakan majlis dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khabbatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kullih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Yang dimuliakan Kak Faridah hafizahullah ta'ala wa matta'aha bisihatin wa afiyah. Mudah-mudahan dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bahasakan dan saya anggap diri saya anak lah ya. Saya pun tak pasti sebenarnya, tapi saya rasa-rasa je ni. Jadi orang kata supaya dia rasa lebih dekat lah. Jadi saya menganggap diri saya sebagai anak, dan di hadapan saya yang mendengarkan pengajian kita pada pagi ini sebagai ibu-ibu saya, supaya menjadikan gap tu kita tak rasa jauh. Jadi mudah untuk kita tanya, mudah untuk kita rasa apa yang disampaikan untuk kita terima dan sebagainya, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kesemuanya. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu walaupun tidak secara nyata, tetapi melalui perantaraan yang cukup banyak, tetapi tidak menghalang untuk kita meneruskan menuntut ilmu yang merupakan kewajipan pada setiap kita, tidak kira pada peringkat mana umur kita dan keadaan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebelum itu untuk menjadikan Ustaz kuat sikit Ustaz. Tak dengar ke? Suara Ustaz kuat. Okay. Saya kena pegang lah ni. Ada. Dengar kuat. Baik. Baik. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah
bagi memulakan pembicaraan pertemuan kita pada pagi ini. Pertamanya saya perkenalkan dahulu diri saya secara ringkas supaya kita mengenal ataupun kita mengetahui daripada siapa ilmu kita diambil. Maka nama diberi Ahmad Salahuddin bin Harun. Ahmad Salahuddin bin Harun. Mungkin ada yang dah pernah bertemu dengan saya, mungkin ada yang pernah mengikuti pengajian saya, mungkin ini kali pertama kita bersua dan juga bertemu dalam pengajian. Maka kesemuanya adalah atas ketentuan dan juga takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur Allah temukan kita dalam majlis yang baik, dalam keadaan yang baik, dan mudah-mudahan yang akan kita perolehi adalah kebaikan. Saya berasal daripada Perak. Jadi kadang-kadang saya cuba cakap Kuala Lumpur tapi tergelincir juga. Tergelincir juga. Jadi biasalah tu kan. Berasal daripada Perak. Cuma sekarang menetap di Kuala Lumpur. Sudah berkahwin. Dan lain-lain tu tak ada apalah, mendapat pengajian di sarjana muda di Universiti Al-Azhar Al-Syarif dan juga sarjana di Universiti Melaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Itu serberingkas berkaitan diri saya. Mungkin nanti ada masa kita boleh ta'aruf dengan sahabat-sahabat yang lain, ibu-ibu. Tapi saya rasa yang mendengarkan ni kebanyakannya semua telah mengenali antara satu sama lain. Dan saya diminta oleh Kak Faridah untuk kita bacakan bahagian daripada buku Kunuz Al-Hasinah fi Ad'iyati Thaminah, buku berkaitan amalan salafus salih. Saya tak angkat nak tunjuk di hadapan ni pada ibu-ibu, saya rasa semua dah ada buku. Dan sebab buku ni besar kalau nak tunjuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, karangan Said Muhammad Amin bin Idrus hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa merupakan, boleh sebutkan, ulama muda. Adalah hasil didikan dari Habib bin Tumit hafizahullah matta'ahu wa afiyah. Tapi penulis pada yang menulis 10 yang perlu dijaga. Bermula dari sampailah adab menggunakan telefon bimbit dan sebaiknya dipelajari. Tekan satu persatu apa yang perlu orang lakukan tidur, yang mana hasil natijah daripada tidur yang dilakukan secara sunnah pun lagi dalam menjadi optimis dan sentiasa bersangka baik dalam kehidupannya. Ataupun kalau bersama asatizah yang lain, tajuk bukunya Marhaban Ya Ramadan. Warna hijau buku tu, cetakan yang kedua ataupun warna cetakan pertama juga ditulis oleh Said Muhammad Amin bin Idrus hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin satu khulaf ataupun kesimpulan pembicaraan untuk saya membicarakan dengan pada bulan kita masuk ke hari pertama yang Ustaz, ya, reception tak berapa elok. Yang tak elok. Dia macam pecah-pecah. So, putus-putus. Okey. Sekejap Suara okey tak? Ke tak okey suara? Suara okey. Kadang-kadang dia tersekat-sekat. Putus-putus. Saya pun tahu lain kot ke sebab lain. Rasa lain pakai wifi lah, tapi tak tahulah. Kat rumah ni first time saya pakai Google Meet. Selalu pakai Facebook aja. Tapi
Mungkin tapi dah okey dah. Dah okey ke tak okey? Okey. Okey kot Okey. okey, insya-Allah. Sekarang ni jelas. Insya-Allah lah kita selawat. Kalau biasa dulu kami pengajian dengan Al-Fadhil Ustaz Lufi Muharram tengah mengaji ikut Ustaz sangkut Ustaz. Jadi Ustaz kata selawat. Sambil kita tunggu, jangan kita sumpah pula line tu kan. Tapi kita selawat. Nanti line tu okey lah, insya-Allah. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi saya diminta untuk memberikan ataupun membicarakan berkaitan bulan yang sangat mulia yang Allah bersumpah dengannya di dalam Al-Quran, menandakan kemuliaannya, dan ramai orang yang tidak mengambil penting tentang hari-hari yang besar ini sehingga dibiarkan begitulah seumpama hijrah hari yang biasa, hari tidak punya tapi orang yang punya, orang yang mengikuti bagi Nabi, hadis Nabi, orang yang ingin melihat hari yang sampailah bagaimana dia 10 terakhir perbahasan yang akan kita bahaskan berkaitan dengan Zulhijjah bukan perbahasan yang kecil-kecil. Sampai ulama tulis buku berkaitan dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Saya sempat baca sedikit tadi, tak sempat baca banyak sebab banyak urusan. Daripada kitab Lataiful Ma'arif ni, buku bahasa Arab. Kalau boleh tengok nama buku ini, Lataiful Ma'arif, cerita tentang kelebihan musim-musim ataupun bulan-bulan dalam Islam. Maka Al-Ibn Rajab Al-Hambali menulis hampir 100 muka surat cerita tentang apa yang ada pada 10 awal bulan Zulhijjah dan apa yang perlu diamalkan. Nak bagi tahu kepada kita istimewanya bulan Zulhijjah. Kalau sebelum ini kita tak pernah buat apa-apa, kalau sebelum ini kita hanya rasakan adanya itu hanya semata-mata orang yang melaksanakan haji pun kelebihan, maka kita kena ubah kefahaman tersebut bila mana kita mengetahuinya, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebelum itu kita bacakan doa yang saya baca tadi adalah doa daripada karangan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Muhammad Al-Haddar. Maka doa tersebut sebaiknya ibu-ibu kalau hadir ke pengajian, mulakan pengajian dengan membaca doa tersebut. Ia doa yang sangat baik. Walaupun panjang 2 muka surat, Ustaz tak hafal lah Ustaz. Saya tak minta pun hafal. Saya tak suruh hafal pun. Tetapi dibaca. Mana nak dapat doa? Dia di halaman bahagian depan kita adab. Kalau kita adab. Kalau ada buku Marhaban Ramadan di hadapan tersebut. Kalau tak ada buku, nanti saya screenshot. Saya akan bagi pada Kak Faridah. Nanti Kak Faridah mungkin boleh ataupun berikan pada sahabat-sahabat yang lain. Maka doa tersebut ada perkara yang penting untuk kita ambil. Kalau disyarahkan semua doa tersebut satu kelas. Tetapi apa yang kita nak ambil yang ketiga saja kalau saya tak salah. 1, 2, 3, 4. Perenggan kelima. Baca doa Habib kata apa? Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'u fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaih. Doa tersebut Habib kata apa? Ya Allah, kami tinggalkan kepadamu apa yang telah kami pelajari, apa yang sedang kami pelajari, apa yang akan kami pelajari. Fahfazhu alaina, ya Allah, peliharalah ilmu tersebut kepadanya ataupun ke atas kami, hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaih, sampailah ilmu tersebut kembali kepada kami waktu kami perlukan.
Sebenarnya itu yang perlu kita minta setiap kali datang mengaji. Ya Allah, apa yang aku mengaji ni nanti bila aku perlu datangkan. Berapa ramai orang mengaji? Mungkin kita ada kelas setiap hari. Sekarang pengajian dah mula dibuka. Hatta pengajian muslimat pun sudah mula dibuka. Dan kita semua sudah banyak bertebaran hadir ke pengajian. Bahkan kita boleh sebutkan kalau yang hadir mengaji ni memang muslimat lah yang ramai. Kalau 40 orang yang hadir mengaji, yang lelaki 2 orang je. Yang lain semua perempuan. Maka kita hadir pengajian cukup banyak. Apa yang kita harapkan daripada pengajian? Tidak lain, kata Al-Imam Al-Ghazali, hasil daripada ilmu tersebut itulah dia amal. Dan hasil daripada amal itu adalah rasa takut kepada Allah. Maka kita kena mohon setiap kali kita hadir ke pengajian, ya Allah, apa yang aku mengaji, mungkin balik ni kita tak perlu lagi untuk amalkan sebab belum sampai waktunya. Tapi bila sampai waktu, kita tak ingat. Maka itu tanda ilmu tersebut tidak bermanfaat kepada kita. Nabi minta jauh daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kerana ilmu yang tidak bermanfaat nanti bertanggungjawab kita di hadapan Allah. Maka Al-Habib Muhammad Abdullah Al-Haddad dalam doanya hari-hari dan setiap kali mula pengajian baca doa tersebut. Ya Allah, bagilah ilmu yang kami belajar nanti bila kami perlu datang. Maka bila kita belajar tentang ilmu bulan Zulhijjah, walaupun katalah kita belajar di bulan Muharram, nanti tahun depan baru nak guna. Maka bila ilmu itu bermanfaat, Allah akan datangkan balik kita bila perlu. Kalau anak-anak kita periksa, berapa ramai orang yang anak-anak dia baca buku hari-hari sampai dia orang periksa lupa. Maka apa faedahnya kalau untuk peperiksaan? Rugi je lah. Tapi kalau Allah datangkan padanya ingat sehingga dia boleh menulis dalam peperiksaan, maka yang dia diperoleh adalah kebaikan. Jadi kalau boleh amalkan doa tersebut setiap kali mula hadir ke pengajian. Itu antara perkara yang ingin kita pesan. Sebab ni pertemuan pertama, nasihat mengaji itu banyaklah sikit sebelum kita mulakan pengajian kita. Seterusnya, kita kena ingat kita hadir ke pengajian. Baik secara maya ataupun secara realiti. Yang kita ingin dapatkan adalah satu. Apa dia? Yang kita ingin dapatkan adalah keberkatan. Kita duduk kat rumah, apa yang kita nak daripada pengajian ni? Contohnya Kak Faridah tak ada minta pun siapa yang datang ambil nama saya nak bagi hadiah. Ataupun siapa datang dapat RM10, tak ada. Habis tu kenapa yang kita semangat sangat nak dengar pengajian ni? Kerana kita inginkan satu perkara yang disebut keberkatan. Kalaulah dalam majlis tak ada keberkatan, maka tak payah hadir ke majlis. Tak ada apa-apa pun. Kalau dalam majlis tak ada keberkatan, tak ada kebaikan pun yang akan kita dapat. Sampai kalau kita baca dalam kitab adab, ada bab adab makan. Habib Muhammad Amin dalam kitab adab, tulis adab makan, ada 50 adab ketika makan. Oh, tak tahu pula Ustaz, yang tahu baca doa makan tangan kanan. Itu je. Dalam kitab adab ada 50 perkara yang kita dianjurkan buat sebelum ataupun ketika nak makan. Mula-mula nak ambil apa dulu? Kita tahu ambil buah je dulu. Tak. Yang paling baik mula makan dengan ambil garam. Contohnya. Ambil garam sikit. Bukan ambil sesudu. Itu darah tinggi namanya. Tapi mencicipi. Dalam kitab sebut mencicipi. Ambil sikit dekat tangan ni. Letak. Dan letak di mulut. Untuk apa? Buka deria makan kita. Contoh. Itu Islam dah ajar. Nabi ajar. Mulakan makan dengan garam. Sikit. Maka menjadi ubat bagi 70 penyakit. Itu ada disebutkan. Maka dalam perbahasan makan, ada sebut apa? Ada seorang lelaki datang jumpa Nabi. Maka dia kata, ya Rasulullah, kami dah makan tapi tak kenyang. Kami dah makan tapi tak kenyang. Nabi tak kata, oh nasi tak cukup kot. Nabi tak kata juga, oh mungkin lauk tak sedap kot. Nabi kata apa? La'allakum taftarikun. Nabi kata, oh mungkin saja kamu ni berpisah-pisah. Seorang makan dekat dalam bilik, seorang makan dekat dapur, seorang makan kat ruang tamu. Sebab tu bila adab makan, ajar panggil anak-anak makan sekali. Duduk sama-sama. Nabi kata, la'allakum taftarikun. Mungkin sebab kamu ni pisah-pisah. Maka Nabi kata, berkumpullah. Berkumpul, Nabi kata. Pada perkumpulan itu ada keberkatan.
pada perkumpulan ada keberkatan. Kalau kita baca kisah baginda Nabi SAW ketika dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib ni miskin, anak ramai. Maka makan pun kadang tak cukup dan sebagainya. Apa Abu Talib buat? Abu Talib tahu pada Nabi itu ada keberkatan. Nabi sendiri dirinya berkat. Maka setiap kali nak makan, Abu Talib akan suruh semua anak-anak tunggu sampai Nabi datang. Makan sekali. Sebab apa? Bila makan dengan Nabi, makan tersebut cukup, semua kenyang. Satu hari Nabi lewat untuk datang makan dan anak-anak Abu Talib tak tahan dah lapar. Maka mereka telah makan tanpa Nabi, makanan tersebut tidak mencukupi dan mereka tidak kenyang. Kenapa? Berkat. Berkat. Maka yang kita cari dalam pengajian adalah keberkatan. Baik. Para ulama sebut dalam majlis ilmu ada 5 perkara ataupun 5 tempat kita dapat berkat. Siapa yang pernah dengar? Siapa yang tahu? Bolehlah on mic tu. Kalau tahu, kalau pakai Google Meet ni dia ada interaksi kan. Kalau saya dekat Facebook tu, saya cakap seorang-seorang je, tapi dia orang menaik lah kat bawah tu. Apa? Di mana ada keberkatan tu? Siapa boleh jawab? Sekarang saya tengok nama ni, saya panggil je, saya pun tak tahu siapa. Susah pelarang kan. Jadi kalau ada yang tahu, dia selamatkanlah kawan yang lain. Itu lebih baik lah. Itu lebih baik. Jadi, baik, tak apa. Kelas pertama, tak apalah. Kelas akan datang, nanti kita tengok lain. Kelas pertama ni saya tanya, saya jawab. Pertama, kata para ulama, keberkatan itu terhasil daripada guru yang ada berkat padanya. Jadi sebab itu bila kita hadir mengaji, adab dengan guru kena tinggi dan perlu dijaga. Al-Imam Nawawi sampai doa ketika mana nak pergi ngaji, ya Allah, tutupi keaiban guruku daripada diperlihatkan kepadaku. Apa maksudnya? Imam Nawawi tahu gurunya itu bukan maksum. Kita ni kadang-kadang mengaji cari guru yang perfect. Tak ada yang perfect. Guru juga manusia. Tetapi agar tidak tercabut keberkatan guru itu daripada kita, maka mohonlah kepada Allah jangan kita disingkap dengan keaiban guru. Kerana apa? Para ulama sebut sekali kita punya sangkaan buruk kepada guru, maka ketika itu kita diharamkan daripada keberkatan guru seluruhnya. Tak ada apalah faedah. Jadi keberkatan kita hadir majlis ilmu, yang pertama kita boleh dapat daripada gurunya. Tapi jaga-jaga, kadang-kadang kita mengaji, sebenarnya guru tu tak berkat pun. Ada guru yang datang sebab memang kewajipan dia datang. Kan? Dah dia kerja sampai pension. Jadi cikgu, macam tu lah dia datang. Ataupun ada sebab apa? Sebab keterpaksaan. Ataupun ada yang sebab keduniaan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang guru tu tak berkat. Maka di mana ada keberkatan? Pada murid. Para ulama sebut pada murid. Mungkin sahaja kita yang hadir ni ada 32 orang yang bersama dengan kita. Mungkin lebih kerana apa? Kerana mereka mungkin dengar dengan kawan-kawan, dengar dengan keluarga. Jadi mungkin 40 orang, mungkin 50 orang. Dan mungkin diselit di dalam tu ada seorang anak kecil. Dan mungkin kerana seorang tersebut itu Allah redai dan berkati dirinya, kita tumpang berkat dia. Maka kata para ulama, dalam majlis ilmu tak boleh sangka buruk pada siapa. Tak boleh kita sangka buruk kalau ada orang datang mengaji, oh dia ni datang nak jual repek dia lah ni. Tak boleh kita sangka macam tu. Kerana apa? Kerana mungkin sahaja keberkatan itu datang daripada pihak orang yang kita katakan. Maka tak dapat berkat. Maka jaga adab sesama kita. Walaupun kita rasa kita lebih tua ataupun kita rasa kita berilmu dan sebagainya. Yang ketiga, kita dapat keberkatan itu daripada masa. Sebab itu pemilihan masa juga satu perkara yang penting. Maka hari ini satu perkara yang besar. Ataupun satu anugerah. Kalau kita baca dalam Ta'lim Muta'alim, kita nak mula mengaji mula hari Rabu. Kerana apa? Disebutkan pengajian kalau mula hari Rabu, mujarabnya akan khatam. Itu dalam Ta'limul Muta'alim sebut. Nak mula mengaji mula hari Rabu. Alhamdulillah kita dapat keberkatannya masanya hari Rabu hari ini.
dapat lagi kebaikan pada bulan haram, bulan Zulhijjah. Keberkatan bulan Zulhijjah itu menggandakan amalan. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada kalanya keberkatan itu kerana masa. Jadi nanti kalau kita belajar dalam adab menuntut ilmu, pemilihan masa sangat penting. Kerana pada masa juga kita dapat keberkatan. Kadang-kadang orangnya tak berkat, muridnya tak berkat, gurunya tak berkat, masanya pun bukan waktu yang tepat. Kita dapat keberkatan itu pada tempat. Maka sebab itu pengajian ilmu kebanyakannya di masjid-masjid. Kerana apa? Kerana di situ banyaknya hamba-hamba yang bersujud merendah diri kepada Allah. Kadang-kadang sebab kita duduk dekat tempat tu je, kita dapat keberkatan. Orang nak tenang kan, pergi masjid. Mana ada orang nak tenang pergi disko, huru-hara dia. Kemudian yang terakhir, kalaulah kita tak dapat keberkatan dari semua 4 perkara, di mana lagi kita nak cari keberkatan? Kata para ulama, kita carilah keberkatan pada kitab yang kita baca. Mungkin sahaja yang diberkati itu adalah penulis bukunya ataupun kitabnya. Maka sebab itu bila ngaji, kitab tu kena ada. Kerana apa? Habis-habis kurang pun adalah kitab. Bahkan kenapa kita baca kitab-kitab turas Al-Imam Al-Ghazali dan sebagainya? Kerana kita telah lihat bagaimana dirinya mereka kepada mereka membina hubungan bersama ataupun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sangka baik kita kepada mereka ini telah sampai kepada Allah, maka kita harapkan kita dapat keberkatan daripada mereka. Jadi itu 5 perkara yang perlu kita jaga bila mana kita hadirkan pengajian ilmu. Baik. Masuk kepada pokok pembahasan kita supaya dapat menjimatkan masa. Saya tak pasti kebiasaannya pengajian berapa lama. Saya mengajar ikut kadar kemampuan yang mendengar. Kalau ikut kadar kemampuan saya, nanti takut penat lah. Takut penat nanti. Kalau dinilai saya mengajar mula pukul 9 habis 5 petang. Lagi tak berasap dapur kita kan kalau sampai pukul 5 petang. Makan apa hari ni? Makan Google Meet. Jadi suami kita ingat meat tu daging, rupanya apps. Jadi biasa berapa lama? Sampai pukul 10.30. Boleh ke 10.45? Boleh, 45 boleh. Hari ni puasa. Hari ni puasa. Okey lah, puasa habis cerita lah. Puasa sampai pukul 6 pun boleh. Okey, baik. Boleh tengok halaman depan buku kita. Buku ini namanya Al-Kunus Al-Hasinah fi Ad'iyati Thaminah. Kunus ni macam maknanya simpanan lah. Al-Hasinah yang terpelihara pada doa-doa yang bernilai. Amalan salafus salih pada waktu-waktu yang mulia dalam setahun. Jadi secara pandangan awalnya, first impression daripada tajuk pun kita dapat fahami buku ini bicara tentang amalan. Maka kita bukan bincang tentang ilmu fiqh. Hukum ni harus ke, hukum ni makruh ke, tetapi untuk motivasi agar kita beramal. Kerana apa? Kerana apa buku ni dibuat? Dulu pernah sebut pada saya bahawasanya buku ini dibuat kerana nak bagi tahu kepada umat hari ini, masyarakat hari ini, apa yang orang-orang tua kita dulu lakukan. Bukannya tak ada dalil, tetapi mereka telah jadikan amalan itu sebagai satu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan mereka meninggalkan dalil. Bukannya tak ada dalil, tetapi bagi memudahkan orang-orang lain untuk beramal, walaupun mereka kekurangan daripada ilmu secara khusus, tetapi hidup dengan amalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka di dalam buku ini bicara tentang apa yang salafun salih lakukan daripada amalan-amalan, yang mana terdapat amalan-amalan yang dianjurkan setiap kita memasuki bulan-bulan di dalam Islam. Bermula daripada Muharram, Safar, Rejab, Sya'ban, Ramadan sampailah ke Zulhijjah. Bahkan disebutkan
di dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda orang-orang yang sejahtera hati-hatinya. Maka bila mana kita sampai ke bulan Zulhijjah, sangat banyak amalan yang dianjurkan, bahkan para ulama telah sebutkan tentang kelebihan yang pelbagai di dalam kitab-kitab mereka, bicara tentang apa yang ada pada bulan yang sangat mulia ini. Jangan kita jadi orang-orang yang rugi membiarkan Zulhijjah kita pergi tanpa punya nilai, tanpa punya amalan, tanpa punya bekalan. Sedangkan pada bulan ini sampai para ulama sebut digandakan amalan-amalan pada awal bulan Zulhijjah. Disebutkan pada bulan Zulhijjah ini bulan yang mana terdapat padanya segala rukun Islam, tanda istimewanya bulan ni. Bulan Zulhijjah ada sembahyang, bulan Zulhijjah ada puasa, bulan Zulhijjah boleh keluarkan zakat. Bahkan orang keluarkan zakat bila hujung tahun, maka bulan Zulhijjah kalau dalam bulan Islam. Kemudian bulan Zulhijjah itu ada syahadah, itu satu perkara yang pasti. Dan bulan Zulhijjah itu ada rukun yang kelima, itu dia pelaksanaan ibadah haji yang tak ada pada bulan lain. Kata Syekh Ratib Nablusi, cukuplah itu untuk bagi tahu pada kita istimewanya bulan ini, sempurna kelima-lima rukun Islam ada di dalamnya. Maka orang yang biarkan bulan Zulhijjahnya pergi tanpa nilai, itu orang-orang yang rugi. Sampailah nanti bila kita sampai ke 9 hari bulan Zulhijjah, hari Arafah, para ulama kata pada kita, walaupun kita tak dapat wukuf, lakukan ta'rif nama dia. Apa dia ta'rif? Duduk di masjid-masjid bermula daripada asar, ataupun selalu kalau wukuf mula lepas zuhur. Tapi para ulama mereka mula daripada lepas asar dalam keadaan berpuasa, maka mereka berzikir sampailah masuk maghrib. Menghidupkan, mengharapkan juga mereka mendapat keampunan sebagaimana orang-orang yang berada di Arafah. Sampai macam tu sekali para ulama jaga masa mereka bila di bulan Zulhijjah. Bahkan sehingga istimewanya bulan Zulhijjah diharamkan puasa padanya sampai 4 hari. Kerana sebagai memuliakan perayaan setelah melaksanakan ibadah. Tetapi memang makruf di negara kita, Hari Raya Aidilfitri itu lebih meriah sambutannya daripada Aidiladha. Tetapi dari sudut amalan kita kena tahu, lebih perlu kita muliakan Hari Raya Aidiladha daripada hari-hari raya yang lain. Baik, itu di bahagian depan. Kalau ada kesempatan nanti, ibu-ibu boleh baca di dua perkara yang penting, iaitu di halaman 8 dan juga di halaman 12. Kalau ada kesempatan nanti boleh baca. Kalau saya baca nanti ada syarah. Jadi panjang. Muqaddimah, para ulama pesan pada kita, kalau kita baca buku, muqaddimah jangan tinggal. Guru kita kata apa? Memahami muqaddimah, kita dah faham separuh daripada kitab. Jadi memahami muqaddimah itu kita sudah memahami hampir separuh daripada kitab. Jadi kata buku ini dibuat, Habib telah sebutkan di dalam ini, nak cerita kerana apa? Kerana setiap bulan ada keutamaan, setiap bulan ada kelebihan yang Allah letakkan, sehingga banyak amalan-amalan yang dianjurkan yang telah diambil ringan oleh masyarakat. Sampai nanti kalau kita cerita bab Rabiul Awal, diceritakan kenapa dipilih Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran baginda Nabi, kerana tidak ada yang istimewa pada Rabiul Awal melainkan itulah dia kelahiran baginda Nabi. Maka mulianya Rabiul Awal bukan kerana yang lain, tetapi kerana lahirnya junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, nanti ada kesempatan ibu-ibu boleh baca di muqaddimah tersebut, dan juga terjemahan apa yang disebutkan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Kerana apa? Di dalam setiap waktu ada perkara-perkara yang istimewa.
Saya bagi ataupun saya sebutkan satu perkara bernilai daripada guru kami, Syed Muhammad Amin. Saya belajar secara terus daripada penulis kitab pada beberapa buku beliau. Antaranya kita adab 4 tahun baru khatam mengaji dengan beliau di Madinah Al-Munawwarah. Setiap kali saya ke Mekah, saya akan pergi bertemu dengan beliau dan membaca kitab tersebut huruf ke huruf daripada mula sehingga akhirnya. Dan juga kitab ini juga saya bacakan sedikit kepada beliau. Saya kata, Habib, sebenarnya saya tak nak mengajar kitab Habib, melainkan saya dah baca dengan Habib. Tapi Habib kata, kitab ni dia tak ada perbahasan secara hukum, maka masmuh. Boleh je kamu baca, dia kata. Yang kamu tak faham nanti kamu tanya. Maka mengambil sangkaan baik Habib tersebut, maka saya tetap membacanya kepada yang ingin beramal dan juga ingin mengambil kelebihan pada bulan-bulan yang dianjurkan dalam bulan-bulan Islam. Baik. Satu perkara yang penting, para ulama sebut sesuatu amalan akan berganda nilaiannya dengan sebab yang 4. Ini benda yang kita kena jaga. Para ulama sebut satu amalan yang kita buat, dia akan boleh jadi berganda, dia akan boleh jadi bernilai dengan sebab 4 perkara. Yang pertama, kerana kemuliaan tempat. Kerana kemuliaan tempat. Jadi contoh, kita sembahyang di Masjidil Haram dengan sembahyang di Kuala Lumpur. Sama tak? Beza. Walaupun sembahyang yang sama. Kerana apa? Kerana kemuliaan tempat menjadikan amal kita lebih tinggi dan bernilai. Jadi orang yang semayang, contoh orang yang semayang di masjid dengan semayang di rumah, beza tak? Beza. Orang yang semayang di tempat lain, Masjidil Haram dengan di Kuala Lumpur, beza-beza. Jadi gandaan amalan boleh berganda dengan sebab tempat. Gandaan amalan juga boleh meningkat dengan sebab niat. Dengan sebab niat. Jadi beza orang yang masuk, contoh, beza orang yang masuk masjid, dia niat iktikaf, dengan orang yang masuk masjid, dia tidak niat iktikaf. Kedua-duanya masuk, dua-dua duduk. Tetapi berbeza tak nilaiannya? Berbeza. Kerana niat. Sebab itu, dalam hadis niat, Nabi sebut, innamal a'mal niat. Para ulama memperbanyakkan niat walaupun pada satu perbuatan. Sebagai contoh, orang kalau dia kerja, maka bila dia nak keluar rumah, niat dengan niat yang pelbagai. Niat nak cari rezeki yang halal, niat nak bagi salam kepada orang, niat nak sedekah pada orang yang susah, niat nak senyum pada orang-orang yang dia jumpa, niat untuk dengan niat yang pelbagai, nak sambung silaturahim dan sebagainya. Maka dengan niat tersebut, dia akan berganda amalannya walaupun perbuatannya hanya satu. Jadi niat yang baik, para ulama sampai dalam kitab penuntut ilmu sebut apa? Ketika mana ada seorang guru tengah mengajar anak murid, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Anak murid dia bangun nak pergi buka pintu. Nak pergi buka pintu, tiba-tiba dia suruh duduk balik. Dah sampai depan pintu, patah balik. Maka sang guru bangun, dia pergi buka pintu. Dia kata apa? Kamu masa nak pergi buka pintu, tak datangkan apa-apa niat pun. Tapi aku masa nak buka pintu tadi, aku datangkan niat. Kalau ada orang bagi salam, aku nak jawab salam. Kalau ada orang nak tanya soalan, aku nak jawab. Kalau ada orang minta pertolongan, aku nak bantu. Kalau ada orang minta sedekah, aku nak sedekah. Kalau ada orang runsing, aku nak senyum pada dia. Maka dengan niat tersebut, pahalanya akan dapat dengan kadar niat tersebut. Kemudian yang ketiga, kemuliaan ataupun gandaan pahala itu akan diperoleh dengan sebab ilmu. Dengan sebab ilmu. Allah sebut dalam Al-Quran, Kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Sama ke orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Sudah tentu tak sama. Maka berbeza orang yang lakukan amal dengan ilmu dan orang yang melakukan amal kerana dengan ikutan. Berbeza. Sudah tentu dari sudut rasanya berbeza. Dari sudut hadir hatinya berbeza. Juga nilaian ibadah juga akan berbeza. Maka itu yang ketiga. Yang keempat, para ulama kata bergandanya nilaian amalan adalah dengan sebab masa.
Sebab masa amal itu dilakukan. Maka orang yang beramal pada bulan Ramadan tak sama dengan selain Ramadan. Sedemikian orang yang beramal pada bulan Zulhijjah tidak sama dengan selain Zulhijjah. Macam kita baca nanti kalau ada kesempatan baca hadis Nabi. Nabi kata, tidak ada amal yang lebih Allah cintai. Dalam riwayat lain sebut a'zam, lebih besar. Tapi dalam riwayat sebut yang Allah lebih cintai daripada orang yang melakukan amal di 10 awal bulan Zulhijjah. Cukuplah hadis itu untuk jadikan kita orang-orang yang sangat jaga 10 awal Zulhijjah. Nabi kata tak ada hari yang Allah paling cintai daripada orang yang beramal pada bulan 10 awal Zulhijjah. Sampai sahabat tanya, walal jihad fi sabilillah. Sahabat tanya, walaupun jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Nabi kata, wala jihad, walaupun jihad. Nak cerita apa? Dalam kitab Lataiful Ma'arif kata nak cerita kemuliaan bulan Zulhijjah. Sampai amal yang disebut terbaik pun tidak dapat menewaskan amalan pada bulan Zulhijjah. Walaupun amalan pada bulan Zulhijjah tu taklah lebih tinggi kedudukannya daripada jihad. Contoh jihad kedudukannya tinggi. Tapi orang ni dia beramal bukan jihad. Mungkin dia sembahyang. Kalau ikut sembahyang ataupun sedekah. Sedekah maksudnya taklah kedudukannya tinggi daripada jihad. Tetapi bila mana dilakukan pada bulan Zulhijjah, amalan jadi tinggi. Tapi Nabi buat istisna. Nabi buat pengecualian. Nabi kata, melainkan kalau orang itu dia jihad, dia tak balik dah. Maksudnya apa? Dia keluar dengan dirinya dan hartanya, tak balik dah. Maksudnya syahid lah. Maka orang yang syahid, maka kedudukannya lebih tinggi. Jadi, hadis itu sahaja kalau dibaca, sudah cukup, kita tidak perlu bertanya apa-apa lagi tentang Zulhijjah. Kalau kita tambah lagi dengan apa yang Allah sebut, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Itu dalam tafsir Ibn Kathir dan yang lain-lain syarah panjang. Apa yang disebutkan dengan genap, apa yang disebutkan dengan ganjil. Tapi kalau di sini kita kata wal fajr walayalin ashr. Apa dia malam yang 10? Para ulama menyebutkan, berbeza pandangan ulama, tetapi pandangan yang paling kuat itulah dia 10 Zulhijjah. Maka kata para ulama, cukuplah Allah tidak bersumpah dengan sesuatu melainkan sesuatu itu punya kelebihan dan juga keutamaan yang tersendiri. Maka Allah telah bersumpah dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka pada bulan Zulhijjah itu pada awalnya ada harinya Tarwiyah, 8 hari bulan Zulhijjah. Ada namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Arafah, 9 Zulhijjah. Ada namanya Yaumun Nahar, hari nahar. Hari nahar apa dia? Hari sembelihan, menyembelih, 10 hari bulan Zulhijjah. Ada namanya Yaumul Qar, hari yang tetap pada 11 hari bulan Zulhijjah. Ada namanya hari Nafar Awal, 12 Zulhijjah. Ada namanya Nafarusani, hari 13 Zulhijjah. Sampai setiap hari dalam bulan Zulhijjah ada nama. Istimewanya Zulhijjah. Tetapi tak ramai orang membicarakannya. Saya pun biasanya biasa bulan Zulhijjah memang tak ada kat Malaysia. Daripada Syawal sampailah Zulhijjah di Tanah Suci. Cuma tahun ni qadarallahu masya. Saya dah lama tak tengok korban kat Malaysia. Dah lama tak semayang raya. Saya dah dekat 6 tahun kot tak semayang raya rasanya. Sebab bila buat haji orang tak semayang raya lah. Semua duduk di Mina. Tahun ni dapat nikmat semayang raya. Dah lama tak semayang raya haji. Raya puasa semayang lah. Raya haji dah lama tak semayang. Baik. Jadi itu 4 perkara yang kita kena tahu. Kita boleh dapat tingkat-tingkat yang lebih tinggi pada bulan-bulan ataupun pada masa, pada tempat, pada ilmu dan juga apa satu lagi? Pada niat. Okey, boleh buka sebelum masuk terakhir berkaitan dengan buku ni. Sebab saya kena kenalkan dulu buku ni. Takkan main buka terus buku ni. Kita pun tak tahu apa yang ada dalamnya. Apa yang kita nak buat. Takkan nak tunggu pengajian baru kita tahu apa yang ada dalam ni. Itu satu perkara yang merugikan. Boleh buka halaman 421.
421 daftar isi ataupun isi kandungan. Isi kandungan. Jadi buku ini bukan sahaja ada amalan pada bulan-bulan Islam. Habib Muhammad Amin, dia menghimpunkan semua perkara yang kita perlukan daripada buku-buku yang lain. Jadi satu buku. Bahagian pertama kita tengok Habib meletakkan amalan-amalan yang kita perlu buat pada setiap bulan. Awal tahun, ada hari Ashura, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rejab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian nisfu Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, kemudian bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah, amalan Arafah dan amalan pada hari raya. Kemudian doa akhir tahun. Doa akhir tahun. Itu last kita bacalah. Kemudian ada padanya tahlil. 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 Lafaz talqin bagi mayit. Maknanya kalau kita talqinkan pada orang yang meninggal, apa yang kita nak talqinkan, juga tertib penghataman Al-Quran. Ini juga antara yang bagus dikumpulkan dalam buku ini. Kalau Habib Muhammad ada buku khusus, buku khatam Al-Quran, 300 muka surat. Takut kita tak larat baca lah, 300 buku surat nak baca Ustaz. Kalau di Madinah kita baca khatam Quran tu daripada lepas asar sampai maghrib. Jadi tertib khataman Al-Quran, kerana apa Habib buat dan Habib kumpulkan? Kerana di antara waktu mustajab doa, waktu khatam Al-Quran. Maka sebab tu kalau kita ada majlis-majlis khatam Quran, bawa anak-anak kita sekali. Kerana apa? Kerana waktu itu mustajabnya berdoa. Disebutkan Sayyidina Ibnu Abbas, bila mana ada dengar majlis khatam Quran, akan bawa ahli keluarga dia datang. Jadi, khatam Al-Quran satu tempat yang sangat baik untuk dihadiri. Kerana doa di dalamnya mustajab, dan orang-orang yang membacanya dah tentu mereka menghafal ataupun membaca Al-Quran secara sempurna. Maka dekat situ ada adab, ada tata cara macam mana nak baca. Ada doa Al-Imam Ali Zainal Abidin. Juga ada dua doa E dan F tu. E dan F tu kita jarang baca. Tapi doa tersebut sangat bernilai. Yang pertama doa birrul walidain. Doa untuk kedua ibu ayah kita. Sampai kita doa dalam tersebut, doa tersebut apa? Allahumma kama tasarruhum bina fil hayah fasurhum, ya Allah, mafhum dia, ya Allah, sebagaimana ibu bapa kami pernah menggembirakan kami ketika kami hidup, maka gembirakanlah mereka ketika mana mereka telah meninggal. Dan para ulama sebut di antara tanda anak yang soleh mendoakan pada ibu dan ayah. Maka waktu mustajab doa, pada waktu khatam Quran, apa kita nak buat? Doa untuk mak ayah kita. Maka doa birrul walidain ini sangat baik untuk dibaca. Doa untuk ibu ayah. Kalau boleh baca setiap hari. Kalau boleh baca setiap hari. Kalau tidak, seminggu sekali. Baca seminggu sekali. Dan satu lagi doa penting. Doa untuk anak dan keturunan. Ni kita kena doa. Kenapa Ustaz saya hari-hari doa? Betul. Kita hari-hari doa. Cuma para ulama mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan apa yang mereka inginkan daripada keturunan mereka bukan apa-apa daripada dunia. Kita akan lihat apa yang mereka doa itu kesemuanya daripada kebaikan-kebaikan yang memang kita harapkan daripada anak keturunan kita. Kebaikannya dunia dan akhirat, ketaatannya kepada Allah, pelaksanaannya, dia maksiat dan sebagainya. Jadi boleh juga kita baca doa untuk anak keturunan. Penting untuk kita ambil perhatian. Kemudian ada khutbah pernikahan, itu tambahan. Ada semua kitab-kitab maulid, hampir semua. Ada Hadrah Basaudan. Kebiasaannya Hadrah Basaudan dibaca pada hari Selasa, lepas asar. Dan Hadrah Basaudan punya sir ataupun rahsia yang tersendiri. Ada nafahat asar Jumaat. Ni amalan yang dibaca setiap hari Jumaat lepas asar. Sebab hari Jumaat lepas asar waktu mustajab doa yang dipanggil Sa'ah Fatimiyah. Maka Habib Zain bin Ibrahim bin Smith buat satu buku supaya orang tak ada lagi alasan tak tahu nak baca apa. Kita kata, Ustaz saya dah tahu dah tapi tak tahu nak baca apa Ustaz. Saya dah baca selawat 80 kali, lepas tu dah tak tahu.
Maka kalau kita baca nafas asar, akan makan masa untuk kita zikir dan salawat 1 jam ke 1 jam 15 minit. Tu kita baca hari Jumaat lepas asar. Ada maulid Simtud Durar, ni sahibul maulid. Maulid yang ma'ruf. Ada qasidah burdah Imam Busiri. Ini lafaz cinta dan mahabbah Imam Busiri kepada Nabi SAW. Ada qasidah Muhammadiyah daripada Al-Imamul Busiri. Juga ada maulid dia ulama. Ada maulid dia ulama. Jadi itu antara yang terkandung daripada buku ini. Baik, kita terus ke perbahasan kita berkaitan dengan amalan. Jadi kalau kita nak cerita amalan saja tak banyak, maksudnya tak makan masa. Dia akan makan masa kalau kita nak cerita apa yang ada pada Zulhijjah daripada perkataan baginda Nabi SAW. Cukup apa yang kita sebutkan, 2 perkara asas yang perlu kita fahami dan kita perlu pegang baik-baik. Nabi telah sebut dalam hadis, tidak ada amal yang Allah lebih cintai daripada amal yang dilakukan pada 10 hari bulan Zulhijjah. Sampailah jihad juga tidak dapat mengatasinya melainkan orang yang syahid. Dan yang kedua, daripada Al-Quran, Allah telah bersumpah dengan surah dalam surah Al-Fajr, dan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah. Baik, halaman 192. Ma yutlabu bayanu ma yutlabu fi Dzulhijjah. Amalan di seputar bulan Zulhijjah. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada penulis kita, kepada guru-guru beliau, kepada ibu bapa kita, guru-guru kita, seluruh kaum muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik, kita lihat apa yang ada dalam buku ni disebutkan oleh Habib. Amalan di seputar bulan Zulhijjah. Di antara amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Zulhijjah, yang pertama membaca doa. Apa dia doa? Dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa berikut ini setiap hari pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka kita perlu ingat, bila mana ada hadis lagi nanti kalau kita baca. Dulu kalau kita sebut, kalau kita kena Syekh Fuad Al-Maliki, hafizahullahu ta'ala, beliau ada menterjemahkan kelebihan bulan Zulhijjah daripada karangan Al-Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi. Itu satu buku cerita tentang kelebihan 10 Zulhijjah. Maka disebutkan bulan Zulhijjah memperbanyakkan tahlil, tahmid, takbir. Kena banyakkan sebut la ilaha illallah. Kena banyakkan sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Memuji Allah, dan kena banyakkan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama sebut bulan Zulhijjah bulan digandakan amalan. Sehingga ada pandangan yang menyebutkan ia lebih mulia daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Para ulama sebut cukuplah berbezanya pandangan, ataupun cukuplah ada berbeza pandangan tentang kemuliaan, menandakan bahawasanya perkara tersebut mulia. Maka para ulama sebut bila masuk bulan Zulhijjah, maka lakukan sebaik-baik qurubat. Apa dia qurubat? Perkara-perkara yang mendekatkan diri. Apa dia amal yang paling afdal? Adalah sembahyang. Maka perbanyakkan sembahyang fardu dan juga perbanyakkan sembahyang sunat. Bahkan kata para ulama, kalau kita ada nak qada sembahyang, bulan Zulhijjah kita banyakkan qada sembahyang yang kita tinggalkan. Jadi yang pertama Habib sebut, apa dia? Banyakkan baca doa ni. Hasbiyallahu wa kafa. Cukuplah bagi Allah. Maksudnya hidup kita cukuplah Allah Ta'ala wa kafa. Dan cukup dengan Allah Ta'ala.
Sami Allahu liman da'a. Allah mendengar siapa yang memohon padanya. Waktu bulan bulan Zulhijjah, bulan mustajab doa. Laisa wara'ahu muntah. Man tawakkala 'ala Allah kufiya. Siapa yang serah dirinya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dirinya. Tawakkal. Wa man i'tasama billahi najah. Dan siapa yang i'tasama billah, yang minta pemeliharaan Allah, najah, dia akan berjaya. Jadi banyak baca doa ni. Hasbi Allah wa kafa, sami Allahu liman da'a, laisa wara'ahu muntaha, man tawakkala 'ala Allahi kufiya, wa man i'tasama billahi najah. Untuk ingatkan diri kita, pergantungan kita hanya pada Allah. Pengharapan kita hanya pada Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah dan tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama juga pesan pada kita bulan Zulhijjah bulan untuk kathratut taubah. Banyakkan kita taubat dan istighfar kepada Allah. Kerana apa? Kerana disebutkan sebagaimana Nabi Musa alaihissalam sebelum bertemu dengan Allah 40 hari. 30 hari daripada sebelumnya bulan Zulhijjah, 10 hari itu disempurnakan pada 10 awal Zulhijjah. Maka bersihkan juga diri kita untuk sampai pada hari raya kita melaksanakan kurban sebagai tanda sungguh-sungguh kita dalam menghidupkan 10 awal bulan Zulhijjah. Dianjurkan juga untuk membaca doa berikut ini pada setiap hari 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Allahumma farajukal qarib, Allahumma sitrukal hasin, Allahumma ma'rufukal qadim, Allahumma awaidukal hasanah, Allahumma atakal hasanul jamil, ya qadimal ihsan, ihsanukal qadim, ya daimal ma'ruf, ma'rufukad daim. Disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Al-Khattab Al-Makki rahimahullahu ta'ala, doa di atas dianjurkan untuk dibaca setiap hari dalam 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Di antara faedahnya adalah untuk dalam membayar hutang. Ini faedah. Di samping doa ini adalah perkara yang dianjurkan pada bulan Zulhijjah. Faedahnya juga kalau ada orang bayar ataupun ada berhutang, maka mengamalkan amalan ini. Sebab itu dalam mukadimah kenapa kita kena baca, kita kena tahu himpunan amalan dalam buku ini, yang pertama daripada Al-Quran, yang kedua daripada hadis, yang ketiga daripada amalan salafun salih. Daripada amalan salafun salih. Maka para ulama pesan pada kita, tadi kita sebut bila masuk bulan Zulhijjah, banyakkan taubat, perbanyakkan istighfar. Kemudian banyakkan tahlil, tasbih dan juga tahmid. Kalau kita ada istighfar, antara istighfar yang baik untuk dibaca, istighfar Al-Imam Hasan Al-Basri. Itu antara istighfar yang sangat baik untuk dibaca. Dan dia ada pula permulaan, dia kena mula hari Jumaat dan berakhir pada hari Khamis. Tu ada kelebihan yang tersendiri. Kemudian yang kedua, dianjurkan membaca zikir. Pertama, banyak akan berdoa. Daripada poin ni, maka nak bagi tahu bulan Zulhijjah mustajab doa, terutama nanti 9 hari bulan Zulhijjah. Maka perbanyakkan doa pada bulan Zulhijjah. Yang kedua, perbanyakkan zikir. Perbanyakkan zikir pada bulan Zulhijjah. Maka kita dah tahu Allah mencintai bulan Zulhijjah, maka amal-amal juga lakukan amal-amal yang dicintai oleh Allah. Antara amal yang dicintai oleh Allah sudah tentulah ianya ibadat yang untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Allah, maka dia akan banyak menyebut namanya. Para ulama sebut, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa yang mencintai sesuatu, akan banyaklah dia menyebut tentangnya. Maka orang yang banyak mengingati Allah, itu tanda kecintaannya kepada Allah. Dalam hidup kita, kita tanya apa yang selalu kita sebutkan.
apa yang selalu menjadi rutin zikir dan sebutan di mulut dan di hati kita. Kalaulah kita bangun-bangun fikir tentang urusan dunia, maka sebenarnya dunia lebih besar daripada segalanya dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mulakan dengan zikir kepada Allah, sebab tu dalam adab bangun tidur, maka bila kita bangun tidur, kita sapu muka dalam kita adab. Lepas tu kita pandang, tengok ke langit. Kita sebut inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Tengok kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam pertemuan lain kita boleh ceritalah bab tu. Cuma nak cerita, kalau orang yang dia melazimi ataupun dia menjadikan Allah dan Rasul sebagai kekasih, sudah tentu itu yang akan banyak diucapkan. Maka zikir apa yang dianjurkan? Para ulama anjurkan untuk baca zikir ni. Zikir ni pagi tadi saya dah baca dah dalam kelas Bidayatul Hidayah. Yang ni kita boleh baca lagi sekali. Ada bahagian yang ada terjemahan. Kita boleh tengok di dalam grup-grup ataupun saya rasa banyak dah dapat. Zikir ini telah diberikan terjemahannya. Kenapa ada tambahan pula? Kerana dianjurkan bila dalam zikir, antara zikir yang dianjurkan adalah la ilaha illallah. Sayyiduna Abu Hurairah telah sebutkan kepada kita bahawasanya beliau meriwayatkan daripada Nabi kata apa? Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga. Maka Habib Muhammad Amin, masa beliau mensyarahkan kepada saya perkataan ni, dia kata apa? Dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa nak disebutkan di sini? Dia kata orang kalau kata dalam hati dia ada iman, walaupun kecil, akan masuk syurga. Habis tu kenapa sebut la ilaha illallah? Maksudnya orang yang dapat sebut la ilaha illallah sebelum meninggal, maka dia akan masuk syurga tanpa hisap. Nak bagi tahu kepada kita lafaz la ilaha illallah lafaz yang bernilai. Maka dianjurkan setiap pagi terutamanya. Tak kisahlah sebenarnya. Tapi setiap hari kita baca zikir ini 10 kali. Kita tengok la ilaha illallah adadal layali wad-duhur. Tengok apa disebut? La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Aku menyebut bahawasanya aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Adadal layali wad-duhur, sebanyak bilangan siang dan malam. Ini namanya orang yang bijaksana dalam beramal. Maka tanpa kita sedar, kita sebut satu, pahala kita banyak. Para ulama kata, ni kita sebut satu, pahala kita banyak. Contoh dalam selawat, dalailul khairat dan sebagainya. Dalam dalailul khairat, so contohnya, selawat dan salam ke atas Nabi sebanyak daun-daun di pokok-pokok. Maksudnya apa? Banyak lah. Walaupun selawat satu, tapi sebanyak daun tu, ya Allah, kami berselawat kepada Nabi. Maka sama macam ni. Maka para ulama, mereka nak maksimumkan amal mereka bila masuk hari yang mulia, sampai dalam zikir mereka pun mereka letakkan supaya punya nilai yang tinggi. La ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. Ya, tidak, aku menyebut, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah sebanyak hari-hari dan bulan-bulan. Banyaklah. La ilaha illallah adada amwajil buhur. Aku menyebut la ilaha illallah sebanyak buih-buih di lautan. Banyaklah. Banyaklah. La ilaha illallah ad'afil ujur adada ad'afil ujur. La ilaha illallah adadal qatri wal matar. La ilaha illallah sebanyak mana titisan-titisan hujan. Maka itu cara menggandakan amalan. Jadi zikir ini dilakukan ataupun dibaca setiap hari 10 kali. Cari waktu untuk buat. Kalau kita dekat Mekah musim haji, memang kita baca lah. Jadi di sini kita kena hidupkan. Setiap pagi, lepas kita baca Wirdul Latif, lepas kita baca Yasin, sebagainya, baca. Sebab apa? Sebab kita tak dapat nak buat bulan lain. Bulan Zulhijjah, 10 hari je ada kesempatan nak buat. Kenapa tak nak buat? Rugi. La ilaha illallah adada awraqi syajar. Sebanyak warakah-warakah, daun-daun pokok. La ilaha illallah sya'ri wal wabar, sebanyak rambut dan bulu-bulu.
Wih, berapa banyak? La ilaha illa adada zahri wa thamar. Sebanyak bunga-bunga dan buah-buahan. La ilaha illallah adada anfasil bashar. Sebanyak jiwa-jiwa manusia. La ilaha illallah adada dhunubina hatta tughfar. Ya la ilaha illallah, sebanyak dosa-dosa kami sehingga engkau ampunkan. La ilaha illallah adada lamhil uyun. La ilaha illallah adada ma kana wa ma yakun. La ilaha illallah amma yushrikun. La ilaha illallah khairun mimma yujma'un. La ilaha illallah fil laili idza as'as. La ilaha illallah fis subhi idza tanaffas. La ilaha illallah adada riyahi fil barari was sukhur. La ilaha illallah min yaumina hadha ila yaumi yunfu fis sur. La ilaha illallah daripada hari ini sampailah nanti ditiupkan sangkakala. La ilaha illallah adada khalqihi ajma'in. Tengok, aku sebutkan la ilaha illallah sebanyak ciptaanmu ya Allah. Banyak. La ilaha illallah min yaumina hadha ila yaumiddin. La ilaha illallah daripada hari ini sampai nanti hari kiamat. Itulah pahala yang berganda. Ini cara menggandakan amalan. Kalau kita baca dalam hadis Subhanallah adada ma khalqi fis sama, sebagaimana ciptaan-ciptaan langit. Subhanallah, alhamdulillah, sebanyak ciptaan-ciptaan di bumi. Tu diajarkan. Para ulama memang mereka dalam zikir akan sempurna dan maksimum kan. Kita bila baca kitab ulama barulah kita belajar. Kita ni subhanallah nak sampai 1000 pun susah. Mereka sekali zikir dapat pahalanya 1000. Bahkan beribu-ribu, maksudnya banyak. Kemudian dianjurkan untuk membaca selawat ini 5 atau 10 kali. Cara selawat yang baik untuk dibaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin uyunu bin nazar wa tazakhrafatil araduna bil matar wa hajja hajjun wa tamar wa labba wa halaqa wa nahar fa bil baitil atiq wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lahzatin abada misla dhalika adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik. Tengok apa disebutkan. Al-Habib Hamid qala al-Habib Hamid bin Alawi bin Tahir al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih al-Hadiyatu Saniyah bis salati ala khairil bariyah anna man qala hadhihi salata 5 marratin kanas lahu fidaan minan nar. Sesungguhnya barang siapa yang membaca salawat ini banyak 5 kali, maka dia akan dibebaskan dari azab neraka. Dia akan dibebaskan daripada azab neraka. Itu disebutkan oleh para ulama. Maka cukuplah untuk kita fahami salawat dan salam ke atas junjungan besar, ke atas baginda Nabi. Itulah jalan untuk kita selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, apa yang dianjurkan untuk kita lakukan setelah kita sebut banyakkan doa, banyakkan zikir, adalah berpuasa. Bila kita berpuasa, bermula daripada 1 hari bulan Zulhijjah sampai 9 hari bulan Zulhijjah. Nabi sebut dalam hadis tentang kelebihan berpuasa pada hari 9 hari bulan Zulhijjah, yakni pada hari Arafah. Apa dia? Mendapat pahala diampunkan dosa tahun ini dan tahun 2 tahun. Kalau Asyura puasa dapat pahala setahun. Tapi pada hari Zulhijjah, 9 hari bulan Zulhijjah, hari Arafah, Nabi sebut dalam hadis akan diampunkan dosanya pada tahun ini dan tahun akan datang. 2 tahun. Maka berlumba-lumbalah untuk berpuasa pada bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita bahas dalam bab puasa panjanglah tentang kelebihan puasa. Tapi kita puasa paling baik 1 sampai 9. Kalau tak mampu 8, 9. Kalau tak mampu 9 hari bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Ajak anak-anak kita, ahli keluarga kita, sama-sama puasa pada hari yang mulia tersebut. Tengok dia kata apa? Kerana waktu tersebut merupakan waktu-waktu yang sangat mulia. Dalam hadis Nabi, tak adalah paling banyak Allah bebaskan hamba-Nya sebanyak hari Arafah.
daripada neraka. Yakni hari Allah nak bebaskan. Jadi biarlah kita dalam keadaan berpuasa, sedang beribadah kepada Allah, berada pada hari yang mulia, mendadah tangan mengharapkan agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dalam ada sebuah kitab Imam Ibn Hajar cerita tentang pada hari Arafah bukan sahaja Allah ampunkan dosa orang yang berada di Arafah, tapi Allah ampunkan dosa semua orang yang berada di dunia. Maka rugilah orang-orang yang dia walaupun tak pergi Mekah, tetapi dia tidak memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Imam Ibn Hajar sampai sebutkan dalam hadis disebutkan iblis ataupun syaitan mengambil tanah letak atas kepala. Sebab apa? Merasa ruginya mereka di atas rahmat Allah dan sifat pengampunnya Allah, sehingga orang yang tak berwukuf pun Allah ampunkan. Tiba-tiba ada orang berada di hari Arafah walaupun tidak berada di Arafah, merobek-robek kemuliaan hari yang sangat mulia dan diagungkan dalam agama. Tengok disebutkan dalam hadis Nabi kata apa? Mal amalu fi ayyamin afdalu minhu fi ashri Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Azza wa jalla thumma la yarji' min dhalika bi syai'. Tidak ada amalan pada hari apa pun yang lebih utama daripada amalan di 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, meskipun jihad di jalan Allah? Maka Rasulullah menjawab, meskipun jihad di jalan Allah, kecuali bagi seorang lelaki yang keluar dengan jiwa dan hartanya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia tidak kembali ke rumahnya dengan sesuatu apapun, yakni telah mati syahid. Jadi itu secara umum apa yang dianjurkan. Sebelum saya terlupa, para ulama pesan pada kita, kepada yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, maka kemuncaknya pada hari ataupun pada amalan Zulhijjah adalah seseorang itu melaksanakan ibadah korban. Maka dianjurkan padanya untuk dapat kesempurnaan pahala dalam ibadah korban. Bila masuk 1 hari bulan Zulhijjah, untuk hari ini, maka dia tidak lagi memotong kukunya. Patutnya kita nak potong kuku semalam. Tidak lagi memotong kukunya, kuku tangan, kuku kakinya. Kemudian juga tidak lagi memotong segala bulu-buluan yang ada padanya. Al-Fadhil Ustaz Hazri bin Hashim bin Dani sebut apa? Ini bahagian daripada kita menyerupai orang-orang dalam ihram. Orang dalam ihram kan, maka tak boleh buat semua benda tu. Maka kita dalam haji, kita tak buat haji. Tapi sebab kita melaksanakan korban, maka kita tak buat semua benda tu. Ustaz Lutfi Muharram kata apa? Kerana apa? Kita ingin kesempurnaan. Kita ingin kesempurnaan apa? Kesempurnaan pahala nanti di ibadat korban. Setelah binatang sembelihan korban kita disembelih, darahnya mengalir, maka ketika itu kita potong kuku kita dan juga bulu-buluan kita, dan kita harapkan sebanyak bulu-buluan yang gugur, sebanyak kuku-kuku yang kita potong akan mengkafarahkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau yang buat korban ataupun kalau ada daging korban yang diberikan kepada kita, ambil, makan sedikit daripadanya. Kerana apa? Kena ingat satu perkara. Sebagai contoh, bila kami perbahasan dalam bab fiqh korban baru ni dengan Al-Fadhil Lutfi, beliau sebutkan satu noktah yang penting yang mungkin kita tak perasan. Dia kata betul, kita tak nak ambil ataupun tak nak berebut daging korban dengan orang, bagi orang yang lebih susah dan sebagainya. Itu satu perkara betul. Tapi kenapa nak ambil sikit kalau kita buat korban, kalau kita tak buat korban pun? Walaupun daging kita makan tu ataupun daging korban tu bukan daging wagyu. Daging wagyu kan mahal. Daging yang dekat ketik tu. Ribu-ribu harganya. Walaupun ia bukan tu, tapi ia daging hasil ibadah. Jadi daging korban ada berkat yang tersendiri. Ada rahsia yang tersendiri. Maka ambil sikit. Kalau kita buat korban, anjurkan kita ambil sikit bahagian organ dalam, hati dan sebagainya. Kita pula kalau nak dapat daging korban, semua nak batang pinang, tu yang susah. Batang pinang dia berapa je? Sikit je kan.
Maka ambil sedikit. Kerana apa? Kena ingat sembelihan itu sembelihan ibadah. Kalau kita tak buat korban, orang lain buat korban, maka kita ambil sedikit. Maka itu ada dalam perbahasan korban, bab khusus. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu amalan secara umum berkaitan Zulhijjah. Juga nanti pada hari Arafah kita boleh lihat 198. Muka surat 198 ada disebutkan Yaumut Ta'rif. Walaupun kita tak masuk ke Mekah melaksanakan ibadah haji, juga dianjurkan untuk kita menghidupkan hari Arafah dengan zikir-zikir. InsyaAllah nanti saya akan bagikan pada Kak Faridah lah. Apa yang ulama pesan, apa kita nak buat pada hari Arafah. Baca zikir 100 kali, Al-Fatihah baca 100 kali, Subhanallah, Qul huwallah baca 100 kali. Berbuih mulut kan. Tapi itulah caranya untuk kita tidak melakukan ataupun tidak lalai ketika hari-hari yang besar. Dengan kita menghidupkan zikir pada hari tersebut. Jadi insya-Allah ada kesempatan lagi kita akan sambung pada perbahasan. Ada 2 lagi perbahasan sebenarnya, tapi pada hari Arafah nanti akan ada amalannya, mungkin kita boleh kongsikan. Di situ dah ada dah doa untuk kita baca pada hari Arafah, panjang doa Imam Ali Zainal Abidin. Juga amalan yang dianjurkan pada hari raya. Itu pada penutup lah tu. Pada penutup hari raya. Dengan kita memperbanyakkan takbir, juga berkaitan ibadah korban. Yang paling besar pada hari raya adalah ibadah korban. Dan istimewanya korban sampai disebutkan apa? Sampai disebutkan dalam surah Al-Kawthar, inna a'tainaka al-Kawthar. Sebagai tanda syukur di atas pemberian Allah kepada Nabi dapat telaga Kawthar, maka Allah suruh Nabi fasalli li rabbika wanhar. Sembahyang dan berkorbanlah sebagai tanda syukur. Maka orang kalau dia buat korban, dia kena ingat perlakuan itu mengikuti junjungan besar baginda Nabi SAW. Juga mengikuti baginda Nabi Ibrahim AS. Mengikuti mereka sahaja kerana cinta kepada mereka sudah menjadikan ia satu ibadah yang cukup besar, kerana ia ibadah atas dasar cinta. Ingat, ibadah yang atas dasar keterpaksaan tidak menatijahkan buah yang baik, melainkan ibadah yang dilakukan kerana cinta kepada pemilik dirinya, itulah dia Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kepada kekasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup dahulu sekadar itu untuk pertemuan kita kali ini. InsyaAllah ada kesempatan lain kita akan bertemu lagi pada waktu dan juga masa dan tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf atas keterlanjuran masa. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan juga kasih sayang serta pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang sangat mulia. Itulah dia bulan Zulhijjah, yang punya rahsia yang tersendiri, yang punya nilai yang tersendiri. Bila mana kita ketahui, arafah man araf, orang yang tahu bernilai, tapi orang yang tak tahu dia akan rugi dalam perjalanannya pada bulan Zulhijjah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah nanti ada kesempatan lain kita bertemu lagi. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz. Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabiara, saya nak off semua ya. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum Wani. Assalamualaikum Jan.